Wak Leman. Di manakah Wak Leman? Tengok karakter. Dia tengok karakter tu pun macam tengok. Ya Allah, dengan tarik lalatnya, dengan penuh. Aduh. Lepas tu yang tadi saya nak tanya tu, yang pegang kipas tu siapa? Yang tadi tu. Yang rambut afro tu siapa? Semua kita nak tanya dengan tetamu-tetamu kita pada waktu ini. Pelakon-pelakon dan juga pengarahnya pada waktu ini. Jadi kita nak perkenalkan seorang demi seorang. Kita bersama dengan pengarahnya Yan Osing. Dan antara pelakon-pelakon Hani Syahani dan juga Ain Sofia untuk misteri Wak Leman. Difahamkan esok akan hilang Esok akan hilang. 2:30 petang dia akan hilang. Okey. Tapi cerita ni sebenarnya pasal apa? Sinopsis sedikitlah pasal. Dia pasal sebuah kampung ni, kampung yang aman damai. Nama kampung dia pun Kampung Aman Damai yang diketuai oleh Ropi Haji Bidin. Okey. So dia kampung ni dia menang 3 tahun berturut-turut kampung terbaik. Lepas tu menang lagi ketua kampung terbaik 3 tahun berturut-turut. So dekat masa tu untuk dalam cerita kita ni dan untuk tahun keempat pula. So tiba-tiba sebelum tu ada watak Aisyah Khalid, Jamil. So Jamil ni driver Haji Bidin. So kiranya dah makin bagus kan. So dia kena ada driver. So kita tunjuk ada driver. So Jamil ni je bukan orang yang daripada kampung asal tu. So dia tunjukkanlah ni rumah Wak Leman. Wak Leman ni penggali kubur, orang penting. So tapi kejadian bila ada seorang cakap yang Wak Leman dah jarang nampak sebab Wak Leman ni karakter dia sentiasa ada kat mana-mana. Dia peramah lah apa benda semua kan. Lepas tu bila tak ada tu Haji Bidin ni kononnya ketua kampung yang sangat prihatin. Nak tunjuk lagi-lagi kan dah nak pertandingan. So macam pergilah tengok, tapi dia tak pergi tengok pun, dia suruh driver dia tengok. So yang Jamil ni, Aisyah Khalid ni, dia orang kampung, orang baru. So dia tak tahu, tapi dia nampak benda pelik-pelik ada kat Wak Leman. Dia tanyalah kenapa Wak Leman ni. Kan? So benda itulah yang merisaukan pertandingan yang nak datang tu takut kalah. Dia kena rungkaikan Wak Leman ni. Mungkin dia kena kuarantin kot. Mungkin juga ya. Tapi esoklah jawapannya. Okey, nak bagi tahu juga tentang karakter masing-masing. Tadi saya nampak ingatkan macam si gadis cantik yang dalam cerita tu kan. Tidak. Rupanya dia pop. Dia lalat besar sini. Itu sama dengan yang karakter yang dekat tingkap tadi tu ke? Adik beradik ke apa ni? Dia satu, kalau yang ada tak lalat tu dia kira satu family tu. Dia jadi Rose, anak kepada ketua kampung. So memang tak lalat tu keturunan lah. Tapi dalam filem tu memang suka pakai baju yang over the top kan? Dia Rose ni dia memang dia orang kampung tapi dia suka social media. Dia nak jadi macam orang bandar tapi orang kampung tak pernah pergi bandar. So dia macam dia jadi bimbo. Karakter dia memang bimbo sangat-sangat dengan rambut afro. Itulah. Okey, jadi tu karakter yang dimainkan lah. Cuma ada sedikit tadi tu. Betul. Dan nampak dia punya elemen kelakarnya dan ada sedikit seram jugalah. Okey, watak anda. Okey, saya kalau memang tak nampak sangat tadi, rambut merah terus saya. Rambut merah. Tak, mula-mula ingatkan yang penuh muka yang bedak sejuk. Bukan. Pakai bedak sejuk tu bukan? Bukan. Nampak sama tapi bukan dia. Okey. Bukan. Saya rambut merah tu saya sebagai bomoh lah. Bomoh yang diupah. Sebab kan tadi Bidin tu dia nak bertanding. Jadi dia perlukan askar-askar untuk meyakinkan orang kampung. Jadi dia buat upah saya sebagai bomoh ataupun Merungkaikan untuk merungkaikan mana Wak Leman. Tapi sebenarnya kita dah plan benda tu dengan Bidin. Macam itulah. Pakai GPS je tak boleh. Dia lebih kurang. Dia siapa? Wak Leman ni siapa? Memegang watak Wak Leman ni. Abang Dewa Sapri. Kalau tengok dia selalu ada dekat Kampung Pisang kan. Jadi apa tu yang kalau zombie Kampung Pisang tu yang jadi yang pakai bawa bas tu. Kalau tengok lagi sekali tu. Tapi tadi Wak Leman pun keluar sikit-sikit je. Cuba tengok sikit. Cuba tengok sikit. Sebab dia kan nak mencari Wak Leman. Jadi tak tunjuklah Wak Leman tu sangat. Faham tu yang kata misteri tu. Misteri sangat tadi tu. Okey, jadi apa pun watak-watak yang akan dimainkan mereka akan diperuntukkan kepada anda esok pada pukul 2:30 petang. 2:30. Okey, tapi konfliknya itu di bahagian mana? Dia punya climax itu. Satu kampung pergi cari ke? Tak ada. Dia konfliknya bila sampai dekat Haji Bidin lah. Bila dah dapat apa tu kat Haji Bidin yang sebab yang awal-awal yang tahu Jamil dengan Yun tu. Dua orang ni macam antara kuat Haji Bidin lah. So bila dah tahu dah bagi tahu dekat
Haji Biden, so dia mula risau. So baru datang bomoh. Okey. Dan masa itulah agaknya sebab dia tak nak bagi tahu dekat kampung. So jangan sampai satu kampung tahu, nanti kalau tak lagi kecoh. So antara diorang je lah. Okey. So tak nak jangan sampai pecah, habislah nanti kecoh kan. Okey, jadi tak sabar nak tengok sebenarnya, tetapi bila kita melihat sedikit tadi, teaser lah tadi sikit-sikit kan, kita boleh nampak macam satu elemen macam seperti touch arwah Muhammad Khalid. Adakah itu mungkin satu konsep yang nak diterjemahkan kepada para penonton kita esok? Sebab saya suka komedi. Lepas tu yang berlatar belakangkan kampung, sebab saya pun datang dari kampung kan. So saya nampak macam ada banyak watak-watak kat kampung yang kita boleh Pelik-pelik. Pelik-pelik yang comel-comel kan. Sebab kadang-kadang benda tu kecil tapi jadi comel bila sampai dekat kampung kan. So kita tunjukkan karakter yang macam wujud lah, kita rasa macam dekat dengan kita. Ya. Lepas tu kita tunjukkan komedi ni pun cerita ni pun dia ringan je. Dia tak ada, walaupun dia misteri ke, tapi sebenarnya dia ringan. Dia ada juga elemen message yang boleh didapat. Jadi di tersirat lah. Ada message tersirat. Jadi di penghujung ni nanti apa sebenarnya message yang cuba nak disampaikan? Ke kena tengok? Kena tengok. Tapi kereta tu mana dapat? Kereta tu mana dapat? Mana dapat kereta tu? Kereta ni kalau perasan dia ada dalam scene Hantu Kak Limah. Kan Hantu Kak Limah yang Hantu Kak Limah naik, yang Ropi bawa tu. Okey. Yang ni kereta ni sebab kampung ni pun dekat kampung yang dekat Kuala Kangsar. Shoot. So kawasan-kawasan tu lah. Mungkin ada touch-touch yang orang kata macam arwah Muhammad Khalid tu sebab mungkin pelakon-pelakon yang ada kat situ. Jangan kat situ. Dan dia punya latarnya boleh tu. Tu. Waleman ke bukan? Waleman macam bomoh pula. Lain betul rupa dia ya. Ini first time berlakon dalam mungkin naskah komedi ke macam mana? Betul. Memang pertama kali saya Hanisha dapat watak yang tergenis, watak yang rampas suami orang, boyfriend orang. Tapi kali ni tak ada rampas apa-apa je. Kali ni memang lain daripada lain. Lain dia sebab satu komedi. Kedua, Hanisha cakap utara. Awak orang? Saya orang Penang. Boleh lah. Boleh, tapi dia macam kalau dekat KL, dia macam bila jumpa dengan orang KL, dia cakap KL. Balik kampung baru dia boleh cakap utara. Sebab orang-orang kat situ. Tapi nasib baik Abang Ropi dia memang cakap utara kan. So lagi senang, lagi ngam untuk cakap lagi senang lah. So ada yang kalau korang perasan tu dia macam utara/KL. Ada. Kau boleh slash Aisyah bila dapat offer ni kan, tawaran ni memang tak fikir dua kali ke apa, macam ini tak pernah ni. Ataupun macam fikir dulu. Fikir je juga sebab ni cerita komedi. Hanisha bukanlah orang komedi tau. Macam yang lain dia orang semua memang Kak Ai pun orang komedi, orang semua komedi. So macam aduh boleh ke? Macam mana ni? Aku bukan lawak kan. Tapi macam tak apa, kita buat pelanggan experience kan. So macam bila masuk on set tu, dia lawak tu dia jadi semula jadi. Sebab semua kat situ semua lawak. Dengan pakaian semua. Yang paling penting skrip tu sendiri dah memang kelakar. Bila dilakonkan lagi kelakar. Okey, ni semua pelakon-pelakon yang ada nama kan. Pengalaman untuk awak sih macam mana? Berlakon dengan mereka yang orang kata top rated lah. Yes. Dengan Abang Ropi, dengan Jafar On. Kita nampak Jafar On. Dia kecil tengok cili padi kan. Tapi dia macam kita inspired lah tengok Abang Ropi, walaupun dia orang tua ni dia tak bising dekat set. Dia tak bising, dia duduk. Yalah tu lah daripada saya. Yalah dia tak bising, tak macam kita memuda ni kecoh-kecoh nak buat IG story lah apalah, tak. Dia duduk relax, tapi bila action je pecah. Kita tengah scene pun bila menghadap Abang Ropi, siap lah orang tua ni pelakon dia buat hal lah. Macam tu lah. Jafar On sendiri pun. Okey, alright. Okey, jadi tak sabar nak tengok esok 2.30 petang di saluran TV OK. Jangan lupa TV OK 2.30 petang. Yes. Okey, skrip pun dah kelakar, karakter pun macam boleh tahan juga, kita tengok sendiri. Okey, jadi sama-samalah kita tengok, dan di penghujung ini sebagai seorang pengarah bagi tahu kepada para penonton kita kenapa mereka perlu dan wajib tonton. Okey, kena tengok sebab ada pelakon-pelakon yang best-best. Orang ni semua ada. Lepas tu untuk kita berhibur lah Ahad kan. Senang-senang, tak ada nak fikir apa-apa. Tengok je. Make sure kalau boleh tutup tingkap, tutup selang
bising semua kan. Jadi Dia misteri dia rasa gelap-gelap. okey, okey. Sebab biar sampai. Dalam tu ada juga. Dalam tu ada juga. Ada Okey, Hanisha pula. Mungkin nak tengok 20 persalinan di Lepas ni mungkin ada lagi lepas ni watak-watak. Kalau korang teringin nak tengok Hanisha watak lain daripada lain, cakap utara, bimbo-bimbo. Sebab Hanisha macam very polite. Nak tengok bimbo-bimbo, Hanisha bimbo, tengoklah Puteri Wak Leman. Ini first time tengok Hanisha watak media. Alright. Okey, baik. Nanti. Jangan lupa besok tak payah keluar mana-mana. Jimat duit duduk rumah tengok Misteri Wak Leman 2:30 petang. Tapi kesempatan ini juga nak ucapkan tahniah kepada Hanisha, mengharumkan nama negara dekat bangsa juga. Tahniah kepada Hanisha, insya-Allah akan terus lahir dan juga terus gemilang dalam karier. Ya, betul. Okey, baik, kita ucapkan terima kasih kepada pengarahnya Wan Osing, Hanisha Hani dan juga Ain Sofia, pelakon-pelakon yang ada membintangi Misteri Wak Leman. Jangan lupa esok 2:30 petang di TV. Okey. Okey. Sampai kita jumpa lagi semuanya. Dan jangan lupa tonton juga sama